يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin sedang ahli majlis ilmi yang dihormati oleh Allah Taala sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama satu majlis yang kita nak mengaji sama mengenai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sama ada Al-Quran qala Allah dan juga sunnah Nabi sebagai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni suatu tajuk yang ingin nak sapa, sama-sama kita bincang sama pada malam ni, tajuk yang mengenai dengan bahaya hadis palsu ataupun hadis maudhu' di segi akidah ataupun pegangan kita yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum kita nak masuk pergi kepada makna ta'rif yang kita nak kenal sama apa dia hadis palsu ataupun hadisul maudhu', dan juga bahaya dia balas mana, dan juga sedia juga pada hari ini contoh ataupun toyang hadis yang telah buat kajian, hadis maudhu' yang palsu sakut dengan akidah ataupun iman pegangan kita yang sebar, dan juga hadis itu ternyata katanya tidak sahih, bahkan palsu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu' iaitu hadis pelong lah, hadis pelong, hadis yang tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada tu kita nak ulai kaji sama-sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia terbagi satu hadis, satu kumpulan hadis, jenis hadis yang qabul ataupun diterima, boleh diterima. Dan hadis diterima boleh diamalkan dan juga boleh disebar. Dan juga jenis yang keduanya, prapet yang kedua, hadis yang mardud, hadis makbul yang dia boleh diterima, dan juga hadis jenis yang kedua, hadis mardud, hadis yang ditolak, tidak boleh diamal dan juga tidak boleh disebar kadang-kadangnya. Jadi hadis makbul ni, di antara jenis hadis makbul, hadis yang diterima, boleh pakai, boleh sebar, iaitu hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis sahih ni dia ada dua jenis, iaitu hadis hasan, hadis sahih li dzatihi, dan juga hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi iaitu asal hadis tu mari dengan keadaan dia tu sahih dah. Hadis dia tu sahih dah. Tak kena tupai hadis lain mari sokong dia ataupun waktu dia ni kuat. Mari riwayat daripada Nabi dengan sanad dia itu sahih dah. Orang panggil tak sahihun li dzatihi. Sahih pada tubuh dia sendiri dah. Yang pasti kena cukup syaratnya 5 syarat yang kita telah maklum, yang kita telah kenal, iaitu yang pertama sekali hadis tu sanad riwayat dia pasti kena hubung, tak boleh nak putus. Sanad hadis itu tak boleh nak putus, pasti kena sambung. Sepertinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, riwayat hadis yang pertama dalam kitab sahih dia, hadis niatnya innamal a'malu bin niyat. Dia ambil hadis tu daripada tok guru dia yang namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dia kena dengar sungguh daripada tok guru sehari ni, kena biasa jumpa sungguh, kena biasa dengar sungguh, kena ada bukti di dalam kitab, sama ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil dalam ilmu hadis itu ataupun sejarah penrawi hadis, dia akan
catat dan juga bukti bahawa Imam Bukhari ni dia pergi jumpa dengan tok guru seorang ning masa mana, tahun mana dan juga tempat mana. Bahkan boleh diriwayat pula katanya Bukhari mengaji riwayat hadis daripada tok guru dia seorang ning berapa banyak hadis dan juga hadis mana kata yang sahih. Al-Bukhari riwayat daripada Al-Humaidi. Dan juga hadis ni innamal a'malu binniyat, nak tunjuk contoh sanad kepada kitanya. Humaidi ambil hadis ni, dia katanya haddatsana Sufyan bin Uyainah. Makna katanya tok guru Bukhari yang namanya Al-Humaidi pasti kena biasa jumpa sungguh dengan tok guru dia Sufyan bin Uyainah, biasa jumpa, biasa dengar hadis sungguh. Dan juga dibukti catat cerak katanya dua orang ni jumpa di mana negeri, jumpa di mana tempat. Dan juga berapa hadis yang diriwayat daripada tok guru dia seorang ni Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ambil hadis ni daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Bukhari dia pergi cek kata Sufyan ni dengar sungguh kedak daripada tok guru dia Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jumpa di mana, tahun mana. Dan juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari ambil hadis ni daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dua orang ni jumpa di mana, semua itu tu ada telah dicatatkan oleh ulama hadis dalam kitab sejarah penrawi hadis ataupun kitab Al-Jarh wa Ta'dil mengenai dengan rawi mana yang boleh diterima hadis dia dan juga penrawi mana yang riwayat hadis tapi dia tidak boleh terima hadis dia. Dan juga Alqamah ambil hadis ni dengan hadis ni daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan juga Umar dengan daripada Nabi sebut kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Jadi sanad hadis tu pasti kena hubung, tak boleh putus. Kalau lagi jumpa bukti laktan di mana-mana tempat, contohnya Sufyan, kita tengok sejarah dia, terjemah dia tak biasa jumpa dengan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, tak biasa jumpa, tak ada laktan. Royak kata dua orang ni biasa jumpa sama ada di negeri Ning, tahun mana-mana, tak biasa jumpa. Makna kata dua orang ni bukan tok guru dan juga anak murid. Apabila anak murid riwayat ataupun dakwa kata dia ngaji hadis ni, ambil hadis ni daripada tok guru seorang ni, tapi hakikat sebenar tak biasa jumpa dengan tok guru seorang ni, makna kata boleh jadi dia sengaja nak bohong ataupun orang riwayat hadis tu jatuh satu nama di antara dia dengan tok guru dia. Ada orang di antara dia, di antara Sufyan dengan Yahya, ada siapa yang duduk di antara itu. Maka apabila hadis putus sanad, anak murid tak biasa jumpa dengan tok guru seorang mana, tunjuk kata hadis tu adalah hadis sanad dia putus. Maka apabila sanad putus, hadis itu tak cukup syarat nak jadi hadis yang sahih. Syarat yang keduanya, setiap orang rawi tadi di antara Bukhari tadi sapa kepada Umar, sahabat tak bilang lah, sahabat dia juh dah. Sahabat ni tak boleh jadi dia nak bohong kepada Nabi SAW. Tapi kalau bila di antara Bukhari sapa kepada sahabat, di antara tu ada satunya Humaidi, Sufyan, Yahya dan juga Muhammad bin Ibrahim dan juga Alqamah. 5 orang. 5 orang ni kena cek sore-sore, katanya dia ada perawat biasa buat bid'ah, biasa buat jahat, biasa bohong kedak, ataupun di segi ingatan dia itu kuat setara mana, ada riwayat yang salah kedak. Hadis kalaulah dia riwayat 100 hadis, 100% ni berapa persen yang dia riwayat hadis dia sahih belaka, dan juga berapa persen yang dia riwayat silap hadis Nabi SAW. Cek sasa mengenai dengan adalah dia, juh dia, kunatam dia, dan juga ad-dhabtu, kuam menyam dia dalam dia riwayat hadis Nabi SAW. Jadi setiap orang riwayat hadis ni biasa ada silap salah. Tapi kuamen yang dia itu tu dia boleh tengok katanya banyak mana. Adakah banyak silap riwayat hadis lebih daripada betul, maka itu yang lain. Tapi orang yang riwayat hadis yang sahih itu pasti kena menyam ataupun walaupun tak 100% tapi boleh dikatakan katanya 90% dia riwayat hadis sahih daripada Nabi SAW. Hadis itu tak boleh nak selisih dengan hadis yang lain yang lebih kuat lagi. Hadis itu tak
gi selisih, gi lawan dengan hadis lain yang lebih kuat lagi. Orang panggil kata syadz. Nah, syadz ni mana kata selisih, kat yang gi lawan dengan hadis yang lain yang lebih kuat lagi. Hadis ni diharus boleh buat, tapi hadis satu lagi lebih kuat lagi, royak kata haram tak boleh buat. Maka hadis yang royak kata boleh buat itu tu, dia ada keadaan yang lebih lemah, lebih rendah daripada hadis yang larang itu yang lebih kuat lagi. Dan juga syarat yang kelima, hadis itu tidak ada penyakit sulit yang dok nusuk dalam hadis tu. Orang panggil atau rok yang dok nusuk dalam hadis tu, yang mana tidak ada siapa yang boleh nak cek sungguh kata hadis tu ada illah ataupun tidak, melainkan orang yang mahir di segi ilmu hadis sungguh, orang yang ngapa hadis sungguh, dan juga orang yang dia boleh cek hadis Nabi SAW. Ini adalah 5 syarat yang pasti kena cukup. 5 syarat barulah nak jadi hadis yang sahih. Kalau hilangnya satu syarat mana-mana, tak boleh nak jadi hadis sahih. Maka hadis itu akan jadi hadis yang dhaif ataupun hadis yang lemah, hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Perbezaan di antara hadis sahih dengan hasan, dia beza hanya satu syarat sahaja, iaitu syarat mengenai dengan ingatan orang yang riwayat hadis. Orang yang riwayat ingatan dia kuat adalah orang yang riwayat hadis yang sahih. Tapi penrawi mana yang ingatan dia kurang sikit, khafifu ataupun khafu dhabti, ingatan dia kurang daripada orang yang ingatan kuat lebih daripada dia itu tu, maka hadis dia tu sekadar peringkat hasan saja. Sekadar peringkat hasan. Dan juga orang yang riwayat hadis dhaif, dikira kata hadis dhaif juganya, iaitu orang su'ul hifzi, ingatan dia itu tu, riwayat hadis tu, riwayat hadis banyak ke itu tu silap lebih banyak daripada betul lagi. Orang mana riwayat hadis kesilapan dalam riwayat dia lebih banyak daripada betul, mana kata dia keadaan dia adalah peringkat hadis dhaif ataupun tidak sahih. Itu mengenai dengan hadis lah. Tetapi hadis dhaif ni, dia ada beberapa jenis hadis juga. Yang paling rendah sekali, yang paling jahat sekali, ulama orang katanya syarru anwa'il hadis, syarru anwa'i al-ahadithi ad-dha'ifah. Sejahat-jahat jenis hadis yang dhaif itu adalah hadisul maudhu', hadis palsu. Hadis palsu, hadis yang dusta ke atas Nabi SAW. Apa dia makna hadis palsu itu? Hadis palsu ni makna gapo? Hadis maudhu' ni makna gapo? Hadis ni maudhu' ni makna gapo? Kita cuba tengok sama. Ulama dia bui ta'rif ataupun makna hadis palsu ini ni, iaitu dia katanya huwa al-mukhtalaqul masnu' al-muftara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu ataupun hadis maudhu' adalah hadis yang al-mukhtalaq. Mukhtalaq ni hadis yang reka baru. Al-masnu' yang direka juga, yang dibuat baru, yang tidak ada asal dia, tidak ada tapi buat ada. Al-masnu'. Al-muftara, dan juga dakwa katanya itu adalah hadis daripada Nabi SAW. Iftira, sairai, dakwa katanya hadis ni adalah perkataan daripada Nabi. Hadis ni adalah mari daripada perbuatan Nabi, bahkan hakikat sebenar itu bukan daripada Nabi SAW. Jadi kesimpulan berserut mudah-mudah katanya, hadis palsu itu adalah hadis kalaulah perkataan, jadi perkataan bukan perkataan asal daripada Nabi. Kalaulah jadi pasal perbuatan, bukan perbuatan asal daripada Nabi. Kerana hadis makna dia yang pertama, yang awalnya iaitu adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Iaitu hadis makna dia yang dibui oleh ulama hadis perkataan Nabi. Setiap perkataan Nabi, Nabi sebut apa, dinamakan kata hadis.
Setiap perbuatan yang sahabat riwayat mengenai dengan perbuatan Nabi. Nabi mayat balah mana, Nabi puasa balah mana, Nabi buat haji balah mana, gerak geri Nabi balah mana, kalaulah dia sahih daripada Nabi, itu dipanggilkan kata hadis. Dan juga yang ketiganya takrir, keakuan, kan yomrab Nabi. Nabi tak buat sendiri, tapi Nabi nampak sahabat buat, Nabi tak lari. Kerana tidak ada hukum daripada Allah Ta'ala royak kata benda tu dilarang buat. Walaupun Nabi tak buat sendiri, tapi Nabi tak larang, makna kata Nabi mengaku kata benda itu harus dibuat. Dan juga sifat khalqiyah, kejadian Nabi, sifat kejadian yang Allah Ta'ala jadi Nabi, ataupun mengenai dengan akhlak Nabi SAW. Hadis palsu kalaulah mengenai dengan perkataan, bukan daripada Nabi. Nak dakwa kata Nabi kata benda tu tak boleh. Kalaulah ada perbuatan mana yang orang kata ini adalah perbuatan Nabi, tapi palsu, tak boleh kita nak orang kata itu adalah perbuatan Nabi. Ini adalah hadis palsu. Tapi kalau kita sebut dengan betul-betul sebenarnya, kita tanya, apa kena panggil hadis kata bahkan dia bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi. Apa kena panggil hadis kata? Apa tak panggil kata perkataan palsunya, perbuatan palsunya? Apa kena guna kalimah hadis palsu kata? Ada kalimah hadis depan dia, seperti mana ada kalimah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis-hadis yang lain. Jadi ulama dia beri jawab katanya, perkataan yang diada dalam hadis palsu itu tu dia satu perkataan juga. Satu perkataan, walaupun dia bukan perkataan Nabi, tapi dalam bahasa Arab orang panggil kata hadis. Setiap perkataan manusia dalam bahasa Arab orang panggil kata hadis juga. Maka perkataan yang palsu, yang dakwa kata Nabi, sebenarnya dalam bahasa Arab dia panggil hadis, perkataan seorang manusia juga. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang keduanya, panggil hadis, apa panggil hadis maudhu' ataupun hadis palsu? Panggil hadis untuk nak supa dengan orang yang dia reka hadis. Orang reka hadis, orang yang palsu hadis maudhu' tu, dia dakwa kata ini ada hadis, adalah hadis, maka dipanggil hadis turut dakwa dia. Tapi hakikat sebenar kita tahu dah kata hadis ini bukan daripada Nabi SAW. Yang ketiganya, sebab dipanggil hadis juganya, kadang-kadang hadis palsu itu tu dia mari dengan rupa yang serupa dengan hadis Nabi. Rupa hadis Nabi ni balas mana? Hadis Nabi ni dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama orang panggil kata sanad, sanad hadis. Nama penerawi tak ada kita baca tu, kita panggil sanad. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, apabila habis sanad sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi, orang panggil kata isi hadis itu tu, orang panggil kata matnul hadis ataupun matan hadis. Hadis yang sahih kena ada dua bahagian ni lah. Kalaulah hadis mana-mana mari dengan isi sahaja tapi tanpa ada sanad, maka hadis tu As-Suyuti sendiri ataupun Ibn Taymiyah dan juga ulama hadis ramai-ramai pakai ayat belaka, hadis mana mari dengan isi tidak ada sanad mari sama dengan dia, maka ternyata kata hadis itu adalah hadis palsu, bukan daripada Nabi SAW. Kerana ulama hadis kata al-isnadu minad din. Isnad, sanad hadis ni daripada agama. Sanad hadis ni adalah agama. Kerana ada sanad ni lah kita boleh beza hak mana perkataan Nabi, hak mana bukan perkataan Nabi SAW. Kerana perkataan Nabi dengan perkataan manusia tak serupa. Perkataan Nabi, hadis Nabi adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, manakala perkataan manusia ada salah dan juga ada betul. Tapi perkataan Nabi adalah wahyu, apabila adalah wahyu adalah benar. Al-haq adalah benar yang benar. Itu banyak juga hadis palsu. Kalaulah kita tengok kitab, satu kitab, buah kitab yang ulama hipung hadis maudhu', hadis palsu. Contohnya kitab Al-Mawdu'at. Satu kitab yang namanya Al-Mawdu'at yang dihipun oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Dia hipung hadis palsu semua dalam kitab dia. Hari ni yang saya beli itu lebih kurangnya 5 jilid.
Tak ingat kata jumlah hadis dalam tu berapa ratus ataupun berapa ribu. Tapi kebanyakan hadis yang Ibnul Jauzi bawa mari dalam kitab Al-Mawdu'ah dia itu ada sanad belaka. Ada sanad, ada matan hadis. Ada sanad, ada matan hadis. Tapi apabila ada sanad itu tu, dia kau mudah lagi nak tahu katanya dalam sanad tu ada penerawi mana yang telah dihukumkan oleh ulama hadis kata penerawi seorang ni adalah kadzab, dusta, ataupun reka ataupun palsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga panggil hadis kerana Nabi sendiri panggil hadis. Sebab apa kita panggil hadis palsu kata hadis? Kerana Nabi sendiri pun panggil hadis. Dalam hadis yang Nabi sebut katanya, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain. Ataupun satu riwayat fa huwa ahadul kadzabin. Nabi yang katanya sesiapa yang cerita sebut mengenai dengan aku bi hadithin dengan satu hadis yura annahu kadhib, dan juga hadis tu bohong, dusta ke atas Nabi, bukan tak benar daripada Nabi, maka dia adalah salah satu daripada golongan orang yang telah didusta. Ataupun riwayat kita dengar satu hadis, setengah orang tahu dah kata hadis itu palsu, tapi kacau nak riwayat laginya, maka dia termasuk dalam hadis ni yang Nabi kata fahuwa ahadul kadhibain ataupun fahuwa ahadul kadzabin, salah satu daripada orang yang dusta ke atas Nabi SAW. Ini adalah hadis palsu ataupun hadis maudhu'. Hadis maudhu', bahasa Arab ni maudhu'. Maudhu' ni bahasa Arab kita boleh terjemah banyak lah. Salah satu makna maudhu' ni maudhu' tajuk. Waqa dalam bahasa Arab maudhu' juga. Habis tu setengah orang ada lah cerita katanya satu orang tu dia tak mengaji. Dia tak ngaji banyak, tapi dia pergi jumpa kitab Al-Mawdu'at bagi Ibnul Jauzi. Dia tak kenal kata hadis kitab tu kitab mengenai dengan apa. Tapi dia pergi kitab Al-Mawdu'at bagi Al-Imam Ibnul Jauzi, dia faham kata kitab ni adalah hadis sahih belaka, cuma susung hadis tu mengenai dengan turut tajuk. Al-Mawdu'at mana kata tajuk kan dalam bahasa Arab. Bahkan hakikat sebenar hadis tu palsu belaka, maudhu' belaka, dia mari mengajar orang, mari sebar kepada orang, dan juga tak khabar kata hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Jadi yang keduanya, apakah sebab dipalsukan hadis Nabi SAW? Buat apa dak palsu hadis Nabi? Duk reka hadis Nabi ni tujuan ada. Kalau orang yang palsu hadis Nabi ni tujuan dia gapo? Yang pertama sekali, ada satu golongan yang dia palsu hadis tapi niat baik. Niat dianya iaitu at-targhib wa tarhib. Maknanya apa? Nak galak orang untuk buat baik, dan juga untuk nak lari orang, mencegahkan orang jauh daripada benda yang buat benda yang mungkar ataupun benda yang jahat. Dan niat baik. Contohnya hadis semaya tarawih 30 hari tu. Kelebihan semaya malam yang pertama boleh pahala gapo, yang kedua boleh pahala gapo, yang ketiga boleh pahala. Setengah malam itu semaya tarawih itu boleh pahala sama dengan pahala yang Allah Taala tahwi kepada para nabi-nabi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nak terghib, nak menggalakkan orang ni suka semaya tarawih. Dan juga contoh laginya hadis yang sebut ataupun direka mengenai dengan fadilat kelebihan 114 surah di dalam Al-Quran. Baca surah Fatihah pahala sekian, Baqarah pahala segini, kelebihan dia segini gini. Cukup 114 surah. Yang mana kisah dianya Muammal bin Ismail yang meninggal dunia pada tahun 122 Hijrah. Dia dengar hadis ni, maka dia tanya kepada orang yang riwayat hadis ni kepada dia, kata, "Ambil hadis ni daripada mana?" Dia tu dia kata, "Aku ambil hadis ni daripada tok guru seorang ni, daripada Banan ni." Dia pergi cari, tanya, sos. Akhir sekali dia jumpa dengan satu orang tok guru. Dia kata masuk dalam rumah dia. Lu masuk ke dalam rumah, ada golongan jemaah sedang
duk mengatik ataupun duk selawat dengan duk mengatik ataupun berzikir dengan secara jemaah, duk mengatik dalam tu. Mu'amal tanya katanya, engkau ambil hadis ni daripada mana, ataupun siapa yang riwayat hadis ni daripada kamu? Mu'amal ni soalan kata nak cek lah. Orang panggil kata nak tathabbut, nak cek kata hadis ning sanad dia hubung sungguh kedak kepada Nabi SAW. Kerana orang yang boleh royak pahala dan juga dosa adalah Nabi. Sahabat tak boleh nak royak. Orang yang tahu kata perbuatan ni buat boleh pahala gapo, ataupun buat perbuatan ni dosa gapo, akibat dia gapo, tak ada manusia mana yang tahu lebih daripada Nabi SAW. Akhir sekalinya Tok Syekh tu ayat katanya, sebenarnya aku sendirilah yang mereka ataupun mempesukan hadis ini. Kerana zamanku pada hari tu orang pakat paling belakang daripada Al-Quran, tak suka nak mengadap kepada Quran, tak baca Quran, malah nak baca Quran, nak mengaji Quran, nak tadarus Quran. Maka aku tak tahu kata nak balas mana, nak orang klik mari duduk dengan Quran semula, maka aku pesuh hadis Nabi SAW. Palsu hadis Nabi SAW. Maka Mu'aman klik lagi, tahu kata hadis ni adalah hadis palsu, bukan benarnya daripada Nabi SAW. Kumpulan ni demo ni dia pegang satu hadis Nabi juganya. Dia pegang suatu hadis Nabi SAW juga katanya. Nabi katanya, man kadzaba alayya muta'ammidan. Man kadzaba alayya muta'ammidan, Nabi kata siapa yang dusta kepada aku dengan sengaja, maka dia telah ambil tempat duduk dia di dalam api neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi Fok Demoning ni dia cidik, dia gimmick, pegang satu hadis lagi, ada satu riwayat lagi katanya, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudillan nas, siapa yang bohong ke atas Nabi tujuan nak menyesatkan orang. Dia ayat katanya, dia dakwa kata hadis ni sebenarnya Nabi sebut bagi orang yang dusta ke atas Nabi, palsu hadis Nabi dengan niat nak menyesatkan orang. Tapi Fok kami ni tak ada niat nak menyesat orang. Dia dakwa pasal itu. Niat molek tapi cara adalah salah. Ni golongan ni adalah golongan yang ulama hadis riwayat katanya, syarru anwa'i al-wadda'in, daripada kumpulan orang yang palsu hadis ni tidak ada golongan mana yang paling jahat lebih daripada kumpulan ni. Juruh tak dia? Juruh. Tapi apanya jahat? Dengan sebab Fok demon ni kebanyakannya Fok ulama sufi mutasawwifah ataupun Fok tok guru, tapi tak boleh nak beza hak mana hadis yang sahih dan juga hadis mana yang palsu kepada Nabi. Apabila mereka tak beza, ambil hadis palsu mari sebar ataupun dusta sampai ke peringkat dusta hadis ke atas Nabi ni, orang yang duduk dengan rupa tok guru dusta hadis Nabi dengan niat molek. Apabila kita sebar hadis, orang kampung dengar tak? Dengar. Percaya, thiqatan. Percaya kepada mereka. Percaya kata Fok tok guru ni tak ada, tak song nak ambil benar-benar yang orang panggil atau benar yang tak molek ataupun benar yang palsu mayat kepada Fok kita. Maka dia sebut kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Orang kampung awamun nas percaya. Kira kata ataupun percaya kata itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah golongan yang pertama. Niat dianya at-taqarrubu ila Allah. Nak uji manusia ni masuk dekat dengan Allah Taala. Tapi dengan cara yang tak betul dan juga tak benar, dan juga adalah jalan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang keduanya niat jahat terhadap Islam lah. Golongan ni az-zanadiqah fa zindiq. Tujuan dianya reka hadis untuk nak uji orang Islam ni berlaku syok di dalam ajaran Islam. Songsai dalam lakukan Islam, buat banyak Islam sehingga akhir sekali sesat. Tujuannya nak menyesatkan manusia ataupun khususnya orang Islam. Dan juga yang ketiganya untuk nak sokong mazhab yang dia pegang. Palsu hadis apa? Palsu hadis untuk nak sokong mazhab dia. Nak benar mazhab tu. Nak benar mereka satu puak lagi yang duk lawan dengan dia, khususnya mazhab fiqh pak mazhab. Khususnya mazhab fiqh pak mazhab tu
tuan mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni tak ada palsu hadis. Tapi fuq hak sokong mazhab ni, hak tak pasal tak ngaji hadis ni, dan nak benar sekarang ini ni palsukan hadis Nabi SAW untuk nak sokong mazhab dia. Contohnya di antara mazhab yang duk belawai dengan secara hebat sekalinya, iaitu di antara mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dua mazhab ni nah, kalau kita tengok ulama-ulama hadis sendiri pun kebanyakan daripada dua mazhab ni, kebanyakan daripada dua mazhab ni. Nah, yang hebat-hebat seperti Ibnu Hajar daripada Syafi'i, Ibnu Katsir Syafi'i. Nah, dan juga kalulah sebelum daripada tu laginya ramai daripada mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah contohnya orang yang nak sokong ataupun bertaassub kepada mazhab. Dia sebut katanya, sayakunu rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris huwa adarra ala ummati min iblis. Dia katanya akan ada satu orang lelaki, dakwa kata Nabi sebut. Dakwa kata Nabi sebut katanya akan ada satu orang lelaki daripada umat aku yang nama dia Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Syafi'i. Yang mana Muhammad bin Idris ini bahaya dia terhadap umat aku, umat Islam ni lebih daripada bahaya iblis lagi. Dan juga dia sokong satu hadis lagi katanya, sayakunu rajulun min ummati, akan ada seorang lelaki daripada umat aku ini nama dia Abu Hanifah, yang mana Abu Hanifah ini sirajun, seolah kata pelita yang akan bui cerah kepada umat Nabi SAW. Palsu hadis untuk nak sokong kepada mazhab dia, dan juga kata huduh kepada mazhab yang berlawan dengan mazhab dia. Ini di antara sebab-sebab yang apa palsu hadis. Palsu hadis untuk nak jual barang. Hadis mengenai dengan meleh, dengan gapo panggil, dengan garam, dengan gapo lagi, adalah hadis yang palsu mengenai dengan cara nak cari rezeki dan jual barang. Dan juga di antara sebab juga fuak-fuak ulama jahatlah dipanggilkan katanya palsu hadis untuk nak ambil hati khalifah ataupun pemimpin. Pelam hadis tujuan untuk nak ambil hati khalifah. Ada juga pada zaman-zaman dulu. Nah, palsu hadis untuk nak dia ni hebat, terkenal daripada kalangan orang. Nah, ini contoh di antaranya, di antara sebab apa yang fuak-fuak yang palsu hadis. Nah, fuak-fuak yang palsu hadis, dia palsu hadis sebab apa? Kita kadang-kadang jumpa satu orang saja, dia biasa mengaku katanya dia ni palsu hadis sebanyak 40,000 hadis Nabi. Ada setengah penerawi yang dia mengaku katanya dia palsu hadis Nabi ni sebanyak 40,000. Ni di antara cara yang nak tahu kata, nak tahu balas mana hadis mana palsunya, alamat dia, tanah air dia. Jadi ulama hadis dia buat kajian katanya nak tahu kata hadis mana palsu dengan beberapa cara dia. Yang pertama sekali, tengok kepada orang yang riwayat hadis. Tengok kepada matan lah, tengok kepada sanad lah. Tengok dalam sanad hadis itu tu penerawi mana kata yang satunya dia sendiri mengaku kata dia palsu hadis. Yang kedua, dia dusta, dia bohong. Dan juga yang ketiganya, ulama hukum kata dia itu tu kazab, dusta. Gicik dah perawak dia katanya. Setengah penerawi ulama Imam Zahabi kata tidak riwayat. Dia ni riwayat belaka. Hadis ni dia riwayat belaka. Mereka riwayat hadis yang sahih yang dia tak riwayat. Makna kata kebanyakan semua hadis yang riwayat hadis palsu saja. Ini di antara contoh rawi ataupun pemalsu hadis, dia mengaku sendiri kata dia itu tu
dusta ataupun reka hadis Nabi SAW. Orang yang pertama namanya Umar bin Subhi. Umar bin Subuh nama dia. Umar As-Subhi ini daripada Al-Khurasani As-Samarqandi. Ishaq bin Rahuyah, tok guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, sebut katanya, akhrajat Khurasan, bana Khurasan ini keluar 3 orang. Keluar 3 orang, lam yakun lahum fid dunya nadhirun fil bid'ati wal kadhib, yang mana tidak ada dah sebelum daripada ningnya orang mana yang lebih teruk, yang lebih dusta, bohong lebih daripada 3 orang ni. Yang pertamanya Jaham bin Safwan, wa Umar bin Subhi, wa Muqatil bin Sulaiman. Umar bin Subhi ni dia mengaku sendiri katanya dia telah reka khutbah satu khutbah dan juga dakwa kata itu adalah khutbah Nabi SAW. Dia mengaku sendiri. Dan juga orang yang kedua Maisarah bin Abdul Rabbi Al-Farisi. Siapa Maisarah ini? Nama dia Maisarah bin Abdul Rabbi Al-Farisi. Qala Al-Bukhari, Imam Bukhari sebut mengenai dia dengan katanya yurma bil kadhib. Ulama pakak hukum dia katanya adalah pendusta, wahai bahang. Wahai bahang. Katanya Ibn Hibban, ulama hadis mati pada tahun 154 Hijrah, kana mimman yarwi al-mawdu'at 'anil athbat. Dia ni liar dia, nak kata leliam dia ini, dia riwayat hadis ni daripada tok guru yang juru, yang sikah, yang dipercayai. Tapi dia reka isi sanad, dia reka, dia riwayat kata dia ambil daripada tok guru sore ni. Boleh jadi dia hidup semasa dengan tok guru hadis sore tu sungguhlah, tapi isi itu tu dia reka. Seperti hadis tadi, hadis Fadailul Quran tadi tu yang kita sebut tadi, ahli sufi tadi tu, seorang ni lah nama dia Maisarah bin Abdul Rabbi tadi. Yang Muammal bin Ismail Gicek tu nama dia Maisarah bin Abdul Rabbi, yang dia reka sanad dan juga reka mata isi hadis Nabi SAW. Ini contoh mengenai dengan rawi sendiri yang mengaku kata dia ni palsu atau bohong hadis Nabi. Yang keduanya, dia tak mengaku, tapi ulama pegang boleh. Contohnya, satu orang yang diriwayat katanya, aku riwayat hadis ning daripada Sufyan bin Uyainah, ulama hadis yang mati pada tahun 198 Hijrah. Mati pada tahun 158. Orang yang dengar hadis ni pada dia, faham wa nak bilang. Mu ni wa nak bilang, nak cek kata dia dengar sungguh kedak, dia jumpa sungguh kedak dengan Sufyan. Dia ayat katanya, aku wanak pada tahun 199. Mana kata dia dengan Sufyan derak. Sufyan tok guru yang dia dakwa mik hadis tu mati 198, tapi dia sendiri tu wanak 199. Makna kata dia bohong. Dia ni tak ada. Dia ni wanak selepas daripada tok guru yang dia dakwa itu setahun. Makna kata bohong. Ulama pegang ko boleh orang panggil. Dengan ceknya al-wafayat, tahun mati dan juga tahun wanak bagi ulama-ulama hadis. Ini buat kita tahu katanya sebenarnya tahun ataupun ngapa tahun mati ulama dan juga tahun wanak ulama ini ni faedah dia sini lah, boleh tahu katanya perawi hadis mana bohong, palsu, dan juga perawi mana yang benar yang dia riwayat hadis itu daripada tok guru dia. Banyak lagi lah alamat-alamat dia. Hukum riwayat hadis palsu. Hukum riwayat hadis palsu. Jadi kita ingat katanya hadis palsu ini adalah patak sekali, bawah sekali. Bawah sekali. Hadis palsu ni bawah sekali. Hadis yang paling hebat sekali adalah hadis sahih, rong lungma hadis hasan, rong lungma lagi hadis dhaif, dan juga ada beberapa jenis dia. Yang patak bawah sekali sejahat-jahat hadis itu adalah hadis palsu ataupun hadis maudhu'. Sebelum kita nak pergi tahu katanya hukum gapo kalaulah nak riwayat
ataupun nak amal dengan hadis palsu. Jadi hadirin ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, hadis palsu sendiri ulama khilaf dah katanya boleh amal ke tak boleh amal. Boleh riwayat ke tak boleh riwayat. Yang pertama sekali hadis dhaif, hadis lemah. Lemah yang tak kuat orang panggil tak. Lemah sekadar lemah ringan orang panggil. On biasa, mana on mat. Bukan dhaif jiddan, bukan matruk, bukan munkar, dhaif biasa ya. Adakah boleh amal dengan hadis ning ataupun tak boleh diamal? Hak ning duk bincang banyak sekali dalam masyarakat kita. Yang duk kacau cari jalan katanya hadis lemah, hadis dhaif ya. Apa tak boleh amalnya? Bahkan di sana hadis yang sahih itu lebih banyak, kita tak ada lagi nak amal dengan hadis yang sahih yang banyak. Tak habis lagi nak amal. Kacau duk cari jalan nak pergi amal dengan hadis yang lemah ataupun hadis yang palsu. Jadi mazhab ataupun pendapat ulama mengenai dengan nak amal dengan hadis dhaif boleh ke tak boleh terbagi kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah kumpulan yang royak kata hadis dhaif, bukan hadis dhaif teruklah. Nah, hadis dhaif ini boleh amal mutlaqan belaka. Semata-mata dia panggil. Samat patibat dai hangmut. Tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, hadis itu jangan jadi hadis dhaif syadid orang panggil. Syadid mana apa? Kuat. Dhaif lemah tu kuat. Kata lemah biasa boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang keduanya, tidak ada dalam bab ataupun tajuk itu. Misalnya katanya hadis dhaif itu mengenai dengan semaya duha. Contohnya hadis yang diriwayat katanya siapanya semaya subuh dan juga dia duduk berzikir kepada Allah Taala sehingganya naik matahari, dan juga dia bangun berdiri semaya 2 rakaat, dia boleh pahala sama dengan umrah dan juga haji. Betul tak? Tamatan. Yang mana hadis ni Syekh Al-Albani sebut kata adalah hadis hasan li ghairihi. Tapi kebanyakan ulama yang kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Contohnya hadis ni kita nak amal. Syarat yang pertama kena dicek dengan kata hadis ning dia dhaif jiddan ke dhaif biasa. Kalau dhaif biasa, okey, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hadis lain, hadis mengenai dengan semaya duha, tak ada dah hadis lain melainkan hadis ni saja. Tidak ada hadis lain mengenai dengan duha melainkan hadis ni saja, maka boleh diamal. 2 syarat lah. Tapi kalau lah syarat yang pertama dhaif jiddan, dhaif kuat, tapi syarat yang kedua tidak ada dah hadis mengenai dengan semaya duha melainkan hadis ni saja, tak boleh diamal juga kerana hilang syarat yang pertama. Pasti kena ada 2 syarat ini. Pasti kena ada 2 syarat ini. Pendapat ini kebanyakan daripada imam mazhab 4 orang. Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i sendiri, dan juga sehingga Imam Ahmad sendiri pun juga. Sehingga Al-Imam Ahmad sendiri ada juga dia amal pegang pendapat dengan hadis yang dhaif. Dia kata balas mananya al-haditsul dhaif ahabba ilayya minar ra'yi. Kalaulah ambil satu fikir, satu pendapat manusia letak, dan juga pilih satu pendapat manusia dengan satu hadis yang dhaif. Hadis sahih tak ada, hadis hasan tak ada. Tapi jalan pilih ada 2 ni ya. Imam Ahmad yang kata suka bagi aku pilih amal dengan hadis dhaif lebih daripada pendapat manusia yang bukan daripada hadis Nabi SAW lagi. Habis tu, ini pendapat yang pertama. Yang kedua tu, yang pertama boleh amal dengan hadis dhaif mutlaqan, semata-mata. Pendapat yang kedua, tak boleh amal dengan hadis dhaif semata-mata. Sama ada fadailul a'mal, sama ada sakut dengan halal wa haram, tak boleh. Dinamakan katanya hadis dhaif, pendapat yang kedua ning tak amal, tak boleh amal. Tak boleh amal.
Dan juga Fort Demon ning dia wi alasan katanya hadis dhaif ini dia adhan, dia tak boleh wi keyakinan kata sahih kedok daripada Nabi. Dia tak serupa dengan hadis sahih dengan hadis hasan. Dua-dua hadis jenis ni dia wi yakin kata ini daripada Nabi sungguh. Tapi hadis dhaif ni dia orang panggil kata mai 100% mudah-mudahan katanya mai 100%. Adhannun marjuh orang panggil. Maka apabila tak 100%, apa kaca duk pergi patibak bahkan di sana ada hadis yang sahih banyak lagi untuk kita amal. Ni hepon alasan pendapat yang kedua yang dia wi. Dan juga pendapat yang kedua ni double-double lah. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, seperti Imam Muslim, seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Abu Hatim, ulama hadis dulu-dulu bagi pendapat ni belakang. Pendapat yang ketiganya, pendapat yang pertama boleh amal semata-mata, yang dua tak boleh langsung, ni boleh terus. Pendapat yang ketiga kata boleh tapi dengan syarat juga. Tapi syarat dia, pendapat yang ketiga lebih banyak daripada syarat pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama tadi dua, yang dhaif teruk, yang kedua tidak ada hadis lain daripada bab itu. Pendapat yang ketiga ini dia kata dengan syarat semua. Syarat semua. Syarat yang pertama hadis tu jangan dhaif teruk. Syarat yang kedua hadis dhaif itu ada hadis sahih mengenai dengan tajuk itu. Tapi hadis dhaif ini mari sokong saja. Yang ketiganya apabila kita nak amal dengan hadis tu syarat kita tak boleh nak yakin 100% kata dia daripada Nabi SAW. Dia daripada Nabi. Tapi ihtiyat saja. Ihtiyat ni mana kata apa katanya Allah Ta'ala memberi pahala mengenai seperti mana sebut oleh hadis ni. Apa saja. Nak pergi yakin kata ni daripada Nabi 100% tak boleh. Alla ya'taqida 'inda al-'amali bi thubutah. Tak boleh nak pergi yakin kata ni sahih 100% tak boleh. Yang ketiga, hadis hak boleh amal mengenai dengan fadailul a'mal saja. Makna apa fadailul a'mal? Hadis yang sebut dengan pahala dan juga dosa. Ni dalam segi ni tak boleh. Dari segi akidah tak boleh. Dan juga hadis tu tak pergi belawai dengan hadis lain yang sahih. Yang pergi belawai. Tidak ada gulawai dia. Dan juga yang kena seperti yang keempat tadilah. Nak pergi tunjuk kata dia adalah sunnah perbuatan asal daripada Nabi, tak boleh kerana dia ni tak yakin katanya adalah hadis yang sahih. Maka di sini kita dapat bahawa dalam kitab ini kitab Al-Hadithud Dha'if wa Hukmul Al-Ihtijaj bihi, kitab ni adalah suatu kajian daripada seorang ulama hadis di negeri Saudi, Syekh Abdul Karim Al-Khudai. Dia buat kajian lah dengan secara laik mengenai dengan hadis dhaif sehingganya hadis palsu. Dia beri terjih 3 pendapat ni, katanya pendapat yang kedua lah yang paling nampak kata boleh dikira sekali, iaitu tak boleh amal dengan hadis dhaif walaupun mana-mana hadis. Walaupun mana-mana hadis. Tapi kalaulah masyarakat kita nak amal juga dengan hadis dhaif, pasti kena cukup syarat lah. Pasti kena cukup syarat. Syarat yang nampak kata okey sekali, yang ketiga tadi, syarat tadi. Syarat ni makna kata kena cukup kalaulah hilang satu syarat, makna kata tak serupa dengan ulama kata lah. Tak serupa dengan ulama kata. Habis tu kena tengoklah hadis tu. Kita nak amal dengan hadis dhaif ni, dia dakwa kata nak amal dengan hadis dhaif. Syarat yang pertama, kadang-kadang kita tak boleh nak cek kata hadis tu dhaif ringan ke adalah dhaif jiddan. Dhaif ringan ke ataupun dhaif jiddan. Kalaulah dhaif jiddan, syarat pertama dhaif jiddan dah. Syarat yang kedua, yang tiga, ke-8 ni tak kena kira lah. Tinggal halulah. Tinggal halulah. Mana kata hadis tu tak boleh amal. Mana kata tong cek tilak ngen kai. Itu mengenai dengan hadis dhaif yang pendapat yang nampak kata kuat sekali,
tunjuk kata tak boleh amal dengan hadis dhaif, apatah lagi dengan hadis palsu. Maka hadis palsu lebih aula lah tak boleh nak amal. Dan juga di segi riwayat sendiri pun duk diniat, kalaulah kita riwayat dengan kita tahu kata hadis itu palsu, tapi tujuan nak awi orang lain tahu kata hadis palsu, tu boleh pahala dan juga boleh buat. Boleh buat. Tapi kalaulah tahu dah kata hadis itu palsu, kacau dia riwayat lagi dan juga tak terai orang tahu kata hadis ini palsu, dosa dia. Termasuk hadis-hadis kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tahu dah kata hukum dia palsu, tapi royak untuk nak bagi keterangan kepada orang, boleh dan juga boleh pahala. Harus. Tapi jenis yang kedua, tahu kata hadis itu palsu, tapi sengaja royak kepada orang lain, tapi tak royak hukum dia, tak terai kepada orang katanya hadis palsu, hak ni berdosa. Dosa. Yang ketiga, orang yang tak tahu kata hadis itu palsu. Hadis itu tak palsu, tak tahu. Nah, kalaulah dia bukan orang yang maknai, biasa jenis amik sebar kalau dah tu maka adalah ulama yang kata tak ada gapo kalau tak tahu tak sengaja. Tapi kalaulah maknai, tahu dah katanya orang panggil ada jugalah ilmu sedikit mengenai dengan hadis Nabi ini. Apabila nak merayat, orang panggil merayat, apabila nak sebar hadis Nabi, kena cek dulu kata sahih kata sahih dulu ni. Kalau tahu dah faham teranak tong ni, biasa tahu awal dah tapi duk maknai lagi ni, maka bahaya dia akan termasuk daripada golongan orang yang palsu hadis Nabi juga. Dosa lah. Ya, dosa. Habis tu riwayat boleh tapi kena tahu hukum dia dan juga kena niat untuk nak bagi keterangan kepada orang lain. Ini mengenai dengan maklumat umum mengenai dengan hadis palsu. Saya akhir sekali nak akik contoh hadis yang telah buat kajian lah, katanya hadis ni adalah hadis palsu dan juga hadis ini tersebar dalam masyarakat Melayu kita, dan juga hadis ni adalah hadis mengenai dengan pegangan. Bahaya dia sakut dengan pegangan. Kalaulah duk sebar lagi, duk amal lagi dengan dia, maka terbahaya akan pegangan kita. Akidah kita ni akan bahaya. Sebab kita duk pegang dengan suatu benda yang tidak berdasar daripada Islam sungguh. Hadis yang pertama sekalinya, satu hadis yang sebut katanya innallaha yuwakkilu malakan ala qabri kulli waliyyin yaqtadi hawaijan nasi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah hatta setiap malaikat, iaitu satu malaikat wigiduk ada di pada setiap kubur wali-wali masing-masing. Setiap kubur wali ada malaikat yang Allah Ta'ala tagi. Maka kerja malaikat tu hidup di kubur wali, tok wali-wali ni tujuan apa? Tujuan untuk nak pergi terima setiap qada hajat. Orang yang akan give doa di kubur tu, doa nak minta tolong ke apa, malaikat akan dengar daripada kubur wali itu dan juga mari kepada Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala. Hadis ni pegangan ni adalah apabila dengar hadis ni, dia pegangan katanya boleh kita nak pergi minta pertolongan di kubur, give doa di kubur, give doa di kubur dan juga pergi gapo orang panggil pergi minta qada hajat dia di kubur. Kerana ada malaikat yang Allah Ta'ala sedia dah di kubur wali-wali ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk sedia di kubur wali-wali ini. Menyebabkan katanya pegangan ni wakwi berlaku satu cari prapeni, iaitu pergi ziarah kubur, pergi gosok di kubur untuk ambil barakat daripada kubur tok wali itu, ataupun pergi menazar di kubur, dan pergi tawaf di kubur. Dan juga kadang-kadangnya tok guru, setengah tok guru ini dia pasang tunjuk ataupun dakwa keramat dia semenjak dia duk hidup dalam dunia ni lagi. Setengah tok guru ada patihan gitu gini. Dan setengah tok guru dakwa kata dia biasa boleh Lailatul Qadar 2-3 kali. Setengah tok guru
gapo lagi ada keramat, tahu benda yang gaib macam-macam, sehingga orang kampung ni percaya kepada tok wali itu. Tok wali itu, kebanyakan tok wali itu tu dia mari dengan rupa tok guru dan juga rupa tok ibadat. Orang panggil tu suka ibadat lah, duk sejik lah. Duk sejik. Dan maka hari ni kalau adalah perbuatan pasal ni duk basing duk berdoa di kubur, punca dia daripada hadis palsu inilah. Hadis ini adalah hadis palsu. Bahkan tidak ada sanad dulu lah hadis ni. Lagi cek tengok hadis tidak ada sanad, dan juga apabila tidak ada sanad, Al-Imam As-Suyuti kata apabila hadis mana tidak ada sanad, mana kata hadis tu la aslalahu, tidak ada asal dia. Kerana al-isnadu min ad-din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, setiap orang boleh dakwa masing-masing. Pahala wak gini. Tapi nak tanya kata benar tak benar, tengok dia sanad. Hak ni tidak ada sanad dulu dah, makna kata palsu lah. Seperti Asy-Syuqairi dia sebut dalam kitab As-Sunan wal Mubtadi'at, dia kata ini adalah perkataan yang palsu dan juga tidak berasal daripada Nabi SAW. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah dia, Al-Fawaid Al-Majmu'ah Al-Imam Asy-Syaukani adalah kitab hadis yang hipung hadis palsu. Dia sebut kata hadis ini adalah hadis yang palsu ataupun hadis maudhu' juga. Maka kadang-kadang perbuatan dalam masyarakat kita hari ini, kadang-kadang dia amal juga dengan hadis, tapi hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Sebenarnya minta nak qada hajat ataupun nak minta gapo kepada Allah Ta'ala, boleh minta masing-masing. Sejik rumah menghadap kepada kiblat terus. Sebenarnya Nabi sendiri pun la amliku. Nabi katanya balas mana? Aku pun tak ada amnat gapo yang boleh nak wi hajat kepada fak kamu. Nabi tak boleh nak wi. Apatah kata wali nak tolong nak wi gapo qada hajat kepada kita. Orang yang boleh nak wi setiap benda yang kita minta, kesusahan kita, setiap hajat kita adalah Allah satu. Nak minta gapo kepada Allah Ta'ala tak mesti kena pergi kubur, tak mesti kena pergi mana, selalu direct dengan Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah aku akan mustajab. Doa. Cuma cara ada banyak lagi cara yang boleh nak orang panggil kata wa'wi doa kita lebih mustajab lagi. Banyak hadis Nabi SAW yang kata semasa puasa, semasa musafir, bainan adhanain, di antara nanti nak kau makbel sudah di antara tu doa mustajab. Kau masa hujan turun, kau masa akhir malam yang Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, masa tu mustajab belaka. Banyak lagi cara-cara yang sahih yang kita boleh buat. Ini ada satu hadis lagi kata, satu lafaz lagi katanya, idza a'yatkum al-umuru fa'alaikum bi ashabil kubur. Apabila kamu duk pening dengan orang panggil atau duk kriak dengan satu benda nak boleh tak boleh, maka segeralah pergi minta dengan fak-fak yang duk le kubur. Ini lebih nyata laginya. Lebih nyata lagi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW kata, Nabi kata mana? Dalam surah Al-Jin, Allah Taala katanya, ambil sejiklah jadi tempat yang kita sujud ataupun beribadat kepada Allah Taala satu. Sehingga kubur sendiri pun Nabi larang, la taj'alu quburakum masajid. Jangan ambil kubur kamu jadi tempat yang sujud ataupun tempat yang nak minta gapo. Minta gapo. Habis tu tempat yang paling baik masjid. Tak boleh masjid, tempat lain yang diharuskan oleh syariat ataupun syarak Islam. Ini hadis yang pertama, cerak nyata katanya hadis ni palsu kerana tidak ada sanad dulu dah. Hadis yang keduanya satu pegangan jugalah. Yang saya rasanya pada hari ini ada lagi walaupun tak banyak serupa dengan dulu, iaitu suatu hadis palsu yang sebut katanya, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu a'malahu 40 sanah. Siapa yang kecek benda sakut dunia, benda dunia dalam masjid, Allah Ta'ala akan batal amalan dia selama 40 tahun. Masuk sejik
Kecek hak dunia, kecek hak jual beli, kecek hak kanmen, kecek hak selain daripada semaya, selain daripada doa, selain daripada berzikir, hak dunia. Allah Ta'ala akan batalkan amalan dia yang dia telah buat 40 tahun. Hadis ini, Mullah Ali Qari, seorang ulama hadis, dia bubuh dalam kitab ini, dalam kitab dia namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Dan juga As-Saghani buh hadis ni dalam kitab Al-Mawdu'ah dia juga. Dua-dua kitab ini adalah dua kitab yang tua kitab dia tu hipung hanya hadis yang palsu saja. Makna kata hadis yang berada dalam kitab ini adalah hadis yang palsu. Maka di sini ada sungguh. Pergi sampai orang-orang tua dulu-dulu dia kata dalam masjid oleh kecek hak dunia. Kerana masjid dibinanya untuk hanya semaya, zikir dan juga berdoa. Tak boleh nak kecek hak dunia dalam masjid. Pegangan dia ini mik daripada mana? Mik daripada hadis ni. Dan juga hadis ni sahih kata sahih? Tak sahih, palsu daripada Nabi. Palsu daripada Nabi SAW. Habis tu apabila ada pegangan pesan ni, buat masjid pada tempat kita ni tak maju mana? Bagaimana mana tak maju? Masjid hari ni buat dia hanya untuk semaya 5 waktu klik. Tapiไม่มีบทบาทในการที่จะพูดคุยในเรื่องของการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคม tak ada. Nak mari kalaulah kita tengok zaman Nabi ataupun zaman Nabi dulu ataupun masjid sehingganya hari ini gereja orang Kristian pada hari ini gereja dia yang mereka untuk hari Ahad saja, yang untuk pergi jumpa dengan Tuhan dia, ibadat kepada Tuhan dia hari Ahad saja ya. Tapi saya biasa pergi jumpa dengan satu orang Kristian yang biasa jadi Kristian dan dia masuk Islam. Dia kata gereja dia selepas daripada dia masuk Islam dia rasa pelik. Apa masjid ni, masjid orang Islam ni sangat lemah orang panggil. Tak serupa dengan masa dia di Kristian tu. Gereja dia ni krop sempurna ada. Habis. Pen ongkong ti krop ongcon. Nak bukan hanya sekadar untuk tunai semaya 5 waktu sahaja. Orang susah pun boleh mari mengadu di masjid. Masjid ada maktabah, ada hang semut. Masjid ada tempat pusat untuk nak beri zakat kepada orang. Masjid ada pusat mengenai dengan gini untuk nak patah sangkum dia kata. Tapi dia yang katanya masjid orang Islam sendiri hari ni jamai pun busuk dah. Pan kira ada gapo lagi selain daripada jamai dia kata. Nah yang kata masjid mai mi botba. Sebab tak boleh kecek hak dunia ni. Kena ibadat kepada Allah Taala saja. Jangan kecek hak dunia, jangan kecek hak sakut nak bina ummah, nak baiki ummah, tak boleh ya kata. Semaya sudah klik. Sebab pegang dengan hadis ni. Gi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ada pegangan juganya. Hadis yang sebut kata siapa yang khak kuku pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada dia, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Sesiapa yang wa man qallama adhafirahu yawmas sabti kharaja minhu da wa dakhala fihi syifa. Siapa yang khak kuku pada hari Sabtu, penyakit akan yang ada dalam tubuh dia akan keluar, dan juga asyifa, fobatkan ya ya raksa, Allah Ta'ala akan masuk hati. Siapa khak kuku pada hari Isnin, kegila akan tubik daripada tubuh dia, dan juga as-sihah, kesihatan akan masuk dalam tubuh badan dia. Habis itu apabila ada hadis ni duk sebar-sebar, pakat duk mikir kata-katanya khak kuku sunat fisiknya hanya hari Jumaat. Dan juga beberapa hari yang sebut saja. Beberapa hari yang orang paling kata yang disebut fadilat dia saja. Bahkan hakikat sebenar khak kuku ni khak hari mana-mana boleh pahala belaka. Kerana hukum khak kuku dalam Islam mustahabun sunat. Buat boleh pahala, tak buat tak ada gapo-gapo. Tak buat gapo-gapo. Ada satu hadis lah yang Nabi sebut kata siapa yang tak khak, tak buat bulu lebih daripada 40 hari ini makruh dia. Tapi khak kuku kalau lah nampak cemar bila kita khak untuk nak bercuci, boleh pahala. Walaupun kita khak hari Senin ataupun hari selain daripada hari Jumaat sendiri pun. Hadis ini adalah hadis yang Ibnul Jauzi riwayat dalam kitab Al-Mawdu'at dia. Hadis palsu. Dan juga Imam Al-Ajluni dalam kitab Kashful Khafa' dia,
hadis palsu juga. Kitab-kitab ini adalah kitab yang hipo mengenai dengan hadis palsu sahaja. Hadis ni apabila sakut dengan kat kuku, wakwi orang yang dia tak mengaji ni, dia pergi satu pegangan katanya nak beli rumah, nak tanam pekayu, nak naik rumah baru, nak menikah, tong du rek. Kena tengok rek mana. Dua rek ni mana? Hari mana yang ada orang Islam nak nikah ni, kita tengok rek atau hari mana nak kata sesuai sekali untuk nak menikah anak dia. Khususnya belah atas lah. Khususnya belah atas. Nak beli rumah ada. Setengah tu guru kata nak beli rumah, nak naik rumah baru, kena hari ni. Nak beli rumah kena hari ni. Nak perah air kena hari ni. Semua itu tu berdasarnya daripada hadis. Dan pegangan dia mari daripada hadis yang palsu, yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Hadis yang seterusnya, al-khuruju ilal jabbani fil aidaini minas sunnah. Keluar daripada rumah untuk pergi kepada ziarah kepada kubur pada dua hari raya adalah daripada sunnah. Tak usah pelik lah kalau lagi ziarah kubur hari raya tu, dua hari raya pagi-pagi tu, mana daripada hadis ni. Dia amal dengan hadis juga. Hadis ini riwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra dia. Dan juga riwayat oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dia. Dengan sanad daripada Al-Haris bin Abdullah, daripada Ali bin Abi Talib, dan juga daripada Nabi SAW. Ali dengan Nabi tak apalah, tapi yang ada masalah daripada penrawi yang namanya Haris. Rawi yang nama Haris dalam sanad hadis ni Al-Imam Asy-Sya'bi katanya kadzib, dusta dia. Dan juga ada ulama kata dia ni daripada orang Syiah. Rumiya birrafdi. Dilepa kata dia ni adalah, dihukum kata dia ni adalah daripada golongan Syiah. Golongan Syiah. Al-Imam An-Nasa'i kata laisa bil qawi. Dia ni tak kuat lah, riwayat hadis ni tak kuat dia. Mana kata dhaif lah, lemah lah. Ada masalah apabila riwayat hadis. Maka hadis ni duduk di antara dhaif teruk-teruk ataupun sampai kepada peringkat palsu. Kepada peringkat palsu. Ini sakut dengan gizirah. Gizirah kubur, pergi duk baca hari raya, pergi duk baca, pergi duk doa tepi-tepi kubur. Setengah tempat ni buat pergi makan yang manis, pergi makan tepi kubur. Dan juga pergi nyakur, pergi tanam pohon kayu. Dan juga mereka alasan katanya, apa pilih hari raya tak pilih hari lain? Kerana hari raya adalah hari anak cucu kelip mari hipung ramai-ramai. Hari lain susah lah. Hari lain susah. Tapi hakikat sebenar perbuatan pesening ni adalah benar yang tidak dibenar, tak betul. Kerana gicok-cung kata ziarah kubur kena pagi hari raya, kena pagi hari raya. Dan juga perbuatan ini dibuat orang panggil yid patibat tam-tam sampai kepada zaman kita sekarang ni. Punca dianya daripada hadis palsu ini lah. Hadis palsu ini. Hadis yang terakhir, man zara qabra walidayhi في كل جمعة أو أحدهما فقرأ عندهما أو عنده ياسين غفر له بعدد كل آية أو حرف. Sesiapa yang ziarah, anak yang ziarah dua ibu bapa dia ataupun seorang daripada dua orang itu setiap hari Jumaat, ziarah sudah baca surah Yasin di kubur pak mak dia, maka kubur ataupun si mati pak mak dia yang duduk dalam kubur itu akan diampun dosa menurut bilangan ayat yang ada dalam surah Yasin ataupun menurut bilangan huruf yang ada dalam surah Yasin. Hadis ni riwayat oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan juga dalam kitab dia lagi Al-Mu'jam As-Saghir. Yang mana sanad dianya daripada Yahya bin Ala. Yahya bin Ala ambil daripada Abdul Karim bin Abi Umayyah, dan juga ambil daripada Mujahid ambil daripada Abu Hurairah sahabat, dan juga ambil daripada Nabi. Yang ada masalahnya Yahya bin Ala. Ibn Hajar katanya rumiya bil wad'i. Ulama pakar hukum dia katanya pelmalsu hadis.
Dia demoning adalah pemalsu hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Ustaz Mukhlih ni. Ibnu Hajar ulama hadis lah. Ibnu Hajar ni dia hipung perkataan ulama dulu-dulu. Bukhari kata belah mana, Nasa'i kata belah mana, Abu Zur'ah kata belah mana, dia hukum. Dan juga Abdul Karim orang yang kedua, dhaif. Imam Nasa'i yang kata matruk. Matruk ni naik atas sikit daripada maudhu'. Maka hadis ni Syekh Al-Albani hukum kata adalah hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Maka adalah hadis palsu. Satu riwayat lagi katanya, siapa yang ziarah kubur dua ibu bapa dia ataupun satu daripada dua orang dua bapa dia setiap hari Jumaat, ghufira lahu, diampun kepada si mati, dan juga dia tu dicatat kata adalah anak yang juruh, anak yang buat baik kepada dua ibu bapa dia. Ini mengenai dengan hadis palsu yang dia bahaya sampai kepada pegangan. Pegangan yang duk pergi kata kena pergi ziarah kubur pada hari Jumaat. Bahkan ziarah kubur itu disunat dan juga boleh pahala setiap hari, setiap masa yang kita pergi ziarah. Dan juga cara tidak ada. Cara dia wisalat, turut Nabi ayat wisalat dan juga minta ampun begitu ya. Tidak ada surah yang khusus untuk dibaca ataupun ibadat yang khusus dibuat apabila pergi ziarah kubur si mati. Yang terakhirnya, akhir sikit, boleh betul ada tengok satu klip. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu, rasa katanya adalah hari Rabu yang terakhir bulan Safar. Hari ni 24 Safar. Jadi satu benda yang disebar dakwa kata dibuat pada hari Rabu akhir pada bulan Safar, mereka dakwa katanya bala Allah Ta'ala tu akan turun setiap-tiap tahun sebanyak 12,000 bala, dan juga akan turun daripada Lauh Mahfuz sampai kepada dunia ini pada malam Rabu akhir bulan Safar. Maka sesiapa yang dia nak selamat daripada bala ning pada malam Rabu ning minta dia tulis 7 ayat ning dan juga bubuh dalam air dan juga minum. Itu. Gapo kata? Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Tulis salamun semua ni buh le kertas dan dipacu dalam air, minum air ni akan selamat daripada bala ni. Punca dia mari daripada mana? Adalah sebut katanya mari daripada suatu hadis yang sebut katanya akhiru arbi'a fi syahr. Setiap hari Rabu, bulan mana-mana, bulan Muharram ke Safar ke, Safar ni lebih khusus lagi. Hari Rabu akhir bulan mana-mana adalah hari Yaumun Nahsim Mustamid, hari yang binasa sekali. Hari yang binasa, hari yang bala banyak sekali lah mudah katanya. Maka kena buat. Kena buat perbuatan pesening. Maka hadis ni perbuatan pesening ni tidak ada. Dalam kitab As-Sunan wal Mubtadi'at bagi Al-Syuqairi, tua dia. Dia nak katanya benda ini adalah benda yang palsu yang dibuatkan oleh orang yang jahil dengan tulis ayat salam pada hari Rabu akhir bulan Safar, dan juga buh dalam bekas air dan juga minum dia untuk dapat barakah dan juga selamat daripada bala itu. Selamat dari bala itu. Jadi perbuatan ning dengan tulis-tulis ayat tidak berdasar daripada hadis mana-mana, walaupun hadis palsu sendiri tak ada riwayat sebut mengenai dengan perbuatan ini. Dan juga benda ni ada berlaku setiap tahun lah beberapa tempat daripada kawasan kita ini. Dan juga dia adalah khurafat, dan juga dia sakut dengan pegangan. Dia sakut dengan pegangan yang istilah hajar katanya bala setiap bala apa perkara itu ada cara dia yang nak minta selamat daripada Allah Ta'ala yang berdasar daripada sunnah yang sahih daripada Nabi SAW. Contohnya azkar pagi petang cukup mana? Azkar pagi petang cukup untuk kita nak minta selamat daripada
bala Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengenai dengan hadis palsu yang sakut dengan pegangan. Sebenarnya ada banyak lagi, dan nanti kita cari masa peluang depan kita akan tengok contoh hadis yang lain lagi yang duk sebar banyak dalam tempat kita, dan juga adalah pegangan yang dipegang sungguh oleh orang kampung daripada tempat kita. Semoga kita dapat manfaat yang banyak pada hari ini, dan juga pakar-pakar kita sebar kebenaran, hadis yang sahih banyak, untuk hadis sahih itu diganti hadis-hadis yang palsu yang disebar dalam masyarakat kita. Wafaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.